Bismillahirrahmanirrahim. Bermulanya hijrah dengan selesainya Bai'atul Aqabah atau Al-Bai'ah Al-Kubra. Bermakna tegaklah negara Islam di tengah-tengah padang pasir yang hangat dan kepejalan batunya yang disebelungi jahiliyah, sesuatu hasil yang sangat besar artinya kepada dakwah Islamiah. Oleh itu orang-orang Islam dari seluruh pelosok diseru pergi semuanya ke Yathrib, yakni ke arah menunaikan perintah Allah, bukan sahaja untuk melepaskan diri dari belenggu kezaliman yang ada di Mekah, bukannya mundur ke belakang bagi melarikan diri dari sendaan dan ejekan, tetapi yang lebih penting dari segala-galanya ialah meneruskan kewajipan menegakkan Islam dan menunaikan perkara-perkara yang baru dihasilkan dan peluang yang mesti diisi bagi meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bermulalah hijrah. Hijrah tersebut bukan kerana mencari kesenangan waktu, tetapi berhijrah kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menurunkan satu perintah yang baru kepada generasi awal, kumpulan yang pertama umat Islam. Setelah 13 tahun mereka dipukul, ditekan, ditindas, dizalimi, diunyanya, ada yang dibunuh di Makkah Al-Mukarramah. Allah Ta'ala menurunkan perintah berhijrah. Perintah hijrah ini setelah adanya kumpulan yang betul-betul iman dia, bukan semua orang Islam, sebahagian orang Islam yang betul-betul iman dia ikhlas dan sanggup membuktikan keikhlasan itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Bagi orang Mekah diuji selama 13 tahun. Setelah diseksa, ditekan, ditindas, tak dibenarkan bertindak, tak dibenarkan membalas dengan berperang, disuruh mereka bersabar selama 13 tahun. Hanya beberapa ratus orang saja. Kemudian datang Aus dan Khazraj daripada Madinah yang masuk Islam, bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah. Dipilih 72 orang, 70 lelaki dan 2 muslimat, 2 perempuan, dan dipilih 12 orang nuqaba supaya berbai'ah, Bai'atul Aqabah yang kita baca minggu lepas. Bai'ah ala sam'i wa ta'ati bin nasyati wal kasal wa ala naf'ati bil usri wal yusri. Taat apa saja perintah dia, masa rajin dan malas, masa setuju tak setuju mesti taat pada perintah ini. Sama ada setuju tak setuju, bila pemimpin, Nabi SAW adalah pemimpin dalam jamaah hari ini, ialah pemimpin jamaah, membuat satu arahan, setuju tak setuju, ini arahan, mesti taat dalam masalah kerja-kerja menegakkan Islam, bukan masalah semayang, masalah puasa, masalah halal, arak dan judi. Arahan jangan semayang, itu tak betul, itu lain. Arahan suruh minum arak, itu tak boleh ikut, itu lain. Ini arahan menjalankan kerja jamaah. Sama ada mu setuju tak setuju, mesti patuh pada arahan ini. Bila mesyuarat sudah jadi satu keputusan, mesti taat pada keputusan ini. Jangan bila orang tak ikut hak kita nak, lari daripada jamaah. Ini salah, ini salah. Ini pengajaran kita ambil dalam Bai'ah Al-Aqabah. Kena faham. Ala sami wa ta'ati bin nasyati wal kasal wa ala nafaqati bil usri wal yusri. Sanggup taat di masa rajin dan malas,
setuju dan tak setuju, termasuklah sanggup menyumbangkan harta, diminta harta, sanggup beri harta itu, bukan nak minta upah, bukan minta upah, bukan minta benda, tetapi sanggup memberi harta benda kerana menegakkan Islam. Senang dan susah, senang cara senang, susah cara susah, dengan hati yang elahkan Allah Ta'ala. Setelah adanya kumpulan ini bukan semua orang Islam, dipilih oleh Allah di kalangan orang Islam, pilihan Allah. Sejak zaman dulu sehingga zaman sekarang akan ada pilihan Allah Ta'ala. Bila adanya kumpulan ini, Allah Ta'ala suruh mereka berhijrah. Zaman dulu berhijrah, sekarang ni ada cara dia. Setelah adanya kumpulan ini yang betul-betul dapat menunaikan kewajipan ini, maka Allah memberi kemenangan. Bila Allah Ta'ala memberi kemenangan, walaupun jumlah yang sedikit, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kemenangan yang diberi Allah. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulukum faman dhalladhi yakhdhulukum min ba'dih. Jika Allah Ta'ala menolong kamu, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Jika Allah Ta'ala mengecewakan kamu, kamu tak boleh nak buat apa-apa. Ini kena faham. Walau jumlah sedikit. Contohnya Talut dan Nabi Daud alaihi salam yang mengerahkan pasukan seramai 80,000. 80,000 dikerah orang untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis masa itu. Lalu Allah Ta'ala ujikan mereka sesak di padang pasir, tak berjumpa dengan air, habis bekalan semua habis. Inna Allaha mubtaliikum binahar, Allah Ta'ala uji kamu dengan sebatang sungai. Faman syariba minhu barang siapa yang minum, bukan daripada aku, yang minum secebok daripada aku. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala izin minum secebok saja. Bila siapa dekat sungai 80,000 tadi, oleh kerana terlalu dahaga, tak ikut arahan. Mudahnya arahan, kena taat arahan. Jangan minum secebok saja. Daripada 80,000, 76,000 minum dengan sebanyak-banyaknya. Tinggal 4,000 saja yang tak minum. Sepatutnya hak minum banyak ni gagahnya, rupanya dok. Hak minum banyak ni berat perut rupanya. Jadi begitu. Selepas itu, yang 4,000 yang sedikit ini, kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berasa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Allah Ta'ala mengizinkan Talut dan Nabi Daud mencapai kemenangan, mengalahkan Jalut dan mereka masuk Baitul Maqdis. Itulah juga berlaku pada Nabi SAW. Setelah adanya kumpulan di kalangan orang Islam, kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar, yang bukan saja mengucap 2 kalimah syahadah, bukan saja semayang, puasa, zakat, haji, berzikir, tetapi patuh kepada adat-adat berjamaah yang dibai'ahkan, maka Allah Ta'ala suruh mereka berhijrah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala amal itu mestilah dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu menurut apa yang ia niatkan. Maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka kembalilah hijrah itu menurut perhitungan Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang mengenainya dan kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya jadilah menurut apa yang menjadi tujuan hijrahnya itu. Bila berlaku hijrah, Allah Ta'ala tapis lagi.
Ada mereka yang berhijrah betul-betul kerana Allah dan Rasul. Sanggup tinggal anak bini. Tak boleh bawa anak bini, tinggal anak bini dulu. Tinggal harta di Mekah. Dalam keadaan sehelai sepinggang, berhijrah. Tak tahu malaikat janji Allah Islam akan menang. Tak tahu menang tak menang, Allah akan berjaya menang. Bila tak tahu? Ini. Tapi percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup meninggalkan anak isteri, meninggalkan harta, meninggalkan kedai, meninggalkan segala perniagaan, berhijrah ke Madinah kerana nak menegakkan Islam, kerana Allah dan Rasul. Dalam ramai-ramai tu ada juga yang hijrah kerana ikut orang puan. Ada seorang berhijrah kerana ikut perempuan nama Ummu Qais. Ummu Qais ni berhijrah ke Madinah ikut perintah Nabi. Hak lelaki ni berhijrah juga ikut Ummu Qais ni. Kerana nak nikah dengan Ummu Qais ni. Ikut juga sama. Bukan kerana Allah dan Rasul. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati dia. Maka Nabi sebut hadis ni ada sebabnya. Sebabnya ialah ada orang yang berhijrah kerana nak kahwin dengan orang puan. Muhajir Ummu Qais. Berhijrah kerana Ummu Qais. Hijrah macam ni kalau boleh kahwin, boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Saja tak boleh pahala hijrah macam ni. Hadis ini menjadi dalil oleh para ulama bahawa semua amalan mestilah dengan niat. Asalnya hadis ini berkait dengan hijrah, bukan kait dengan semayang, bukan kait dengan puasa, bukan kait dengan haji, dengan apa. Tapi hadis ini menjadi dalil semua amalan kita, semayang, puasa, zakat, haji, wajib kena ada niat. Wudu wajib kena ada niat. Lepas tu ulama-ulama balah pada ini khilaf ulama dalam perkara farang. Syafi'i kata kalau niat semayang mesti kena ada dalam takbir. Ulama-ulama Syafi'i pula khilaf sama sendiri pula. Ada kalau dulu sikit pun tak apa, telajak sikit pun tak apa, dia maafkan. Ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama mazhab lain kata turun di rumah niat dah nak semayang, dah ada dah niat dia Allah akbar saja pun tak apa. Ada ulama mengatakan begitu. Yang katanya bukan calon-calon ulama. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Imam Malik ni tok guru Imam Syafi'i. Abu Hanifah anak murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru pada Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i, begitu pula. Mereka khilaf di antara satu sama lain dalam masalah niat. Maka timbulnya mazhab-mazhab di dalam Islam. Timbul mazhab dalam Islam. Dan kita tak boleh ta'assub mazhab ini. Jangan ta'assub. Kita pergi ke Mekah dengar tak imam tak baca bismillah. Ada ikut Syafi'i tak usah tak baca bismillah ni. Boleh ikut, tak apa. Ada orang mazhab ni dia niat dia daripada rumah tak ada dalam takbir. Tak apa. Ada orang dia nak pakai niat dalam Allah Akbar. Sila lagi. Ada orang duduk tebing sampai was-was 10 kali takbir nak semayang. 10 kali takbir nak semayang. Tu imam nak habis baca surah dah, dia duduk takbir lagi. Kenapa penyakit was-was? Ini kerana syaitan masuk pula. Was-was ni daripada syaitan. Ini bahana kerana kita tak tahu masalah-masalah yang dibicarakan oleh para ulama. Ini termasuk dalam masalah furu', masalah cabang, bukan masalah asas dalam agama Islam. Masalah asasnya ialah semayang, itu asas. Adanya niat itu asas. Di mana niat itu berbeza antara ulama dengan ulama, antara satu sama lain. Dan Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man tabaqa falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, ijtihad dia betul, dapat 2 pahala. Barang siapa yang berijtihad, ijtihad dia salah, dapat 1 pahala. Imam Malik, orang beritahu imam ni anak murid Imam Syafi'i ni apa ni, beri pendapat lain pada imam. Nak suruh Imam Malik marah Imam Syafi'i. Imam Malik kata, itu pendapat Syafi'i ni pendapat aku. Pendapat aku berasa betul, boleh jadi salah. Pendapat Syafi'i boleh jadi betul, aku salah. Ini benda tak ada nah. Semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak
illa sahib hadzal qabri. Dia tunjuk ke arah kubur Nabi SAW. Malaikat orang yang ada dalam kubur ni, kalau dia orang ni cakap, dia kata tak boleh. Orang lain pada Nabi cakap dia tak ada dalil, tak ada Quran, itu masalah khilafiyah. Jangan berbalah dalam masalah khilafiyah. Jadi hadis ni hadis berkait dengan hijrah. Ulama kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu ayat Quran. Pengajaran diambil lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Itu berkait dengan ayat-ayat Quran, sebab nuzul. Termasuklah juga sebab berlakunya hadis. Sebab berlakunya hadis adalah hijrah. Tetapi hukumnya umum. Umumnya ialah bahawa niat hendaklah ada pada tiap-tiap amalan. Wallahu a'lam.